Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Faris dari Umbrella Tech dan hari ini saya nak share dengan korang 5 kesilapan biasa dalam memilih prosesor. Jom layan. Okey, untuk kesalahan yang pertama ini adalah kesalahan bagi mereka yang menggunakan sistem Intel dan juga yang dah ada PC. Maksudnya yang nak upgrade lah, iaitu memilih prosesor yang salah. Alright, seperti yang kita semua tahu, prosesor Intel tidak mempunyai support ataupun motherboard Intel tidak boleh menyokong prosesor Intel dengan begitu lama seperti mana AMD Ryzen buat kan. Okey, so mana AMD Ryzen kita pakai satu motherboard boleh pakai pada banyak prosesor. Tapi Intel tak boleh begitu. Dan menjadi masalah apabila pengguna ataupun pemilik PC nak upgrade prosesor dia kan. Nak tukar daripada setengah satu generasi ke generasi yang lain tanpa mengambil kira ataupun terlupa nak check sama ada prosesor tu sesuai ataupun tidak, ataupun boleh pakai ke tidak. Ini disebabkan prosesor Intel ni walaupun soket dia sama, tak semestinya prosesor tu boleh pakai dengan elok pada motherboard tersebut. Sebagai contoh, Intel mempunyai soket yang sama antara 6 gen sampailah ke 9 generation, mempunyai soket yang sama. Tetapi setiap 2 generasi kena tukar motherboard walaupun soket yang sama. Begitu juga dengan kalau siapa yang pakai Intel 10 generation dengan menggunakan motherboard dengan chipset 4 series, sama ada H410, B460 ataupun 2 tu je lah. Okay, 2 tu je lah. Okay, so kalau nak upgrade kepada 11 generation, terpaksa tukar motherboard. Jadi kalau anda menggunakan motherboard Intel yang 4 series ni, anda nak upgrade kepada 11 generation memang tak boleh, kecuali anda pakai Z490 ataupun H470 macam tu. Jadi ini adalah kesilapan yang tak adalah biasa, tak adalah selalu jadi, tapi adalah beberapa kali yang saya perasan terjadilah kan. Alright, so itu adalah kesalahan yang pertama. Baik, kesalahan yang kedua pula, kalau tadi untuk Intel, yang kali ni untuk AMD pula. So kalau AMD ni, kesilapan yang biasa orang buat adalah memilih prosesor yang salah untuk PC dia, bukan untuk PC, untuk setup PC dia. Especially terutamanya memilih prosesor Ryzen G series. Okey, so seperti yang kita tahu, Ryzen G series ni adalah Ryzen yang ada integrated grafik. Okey, tetapi apabila anda membuat satu PC yang mempunyai graphic card yang dah sedia ada graphic card, anda tidak perlu, tidak digalakkanlah untuk menggunakan prosesor Ryzen G ni. Sebab apa? Sebab beza dengan Intel mengeluarkan prosesor yang ada grafik dan tak ada grafik adalah prosesor yang sama. Sebagai contoh, 11400F dengan 11400 biasa adalah prosesor yang sama. Yang beza hanya grafik sahaja. Tapi kalau AMD ni tak. Kalau Ryzen 5600G, dia adalah prosesor dari level yang rendah daripada adik-beradik dia yang lain. Dan kebanyakan G dia memang berbeza dan level yang paling rendah lah, dengan performance yang memang paling rendah antara yang lain. Sebagai contoh yang lagi, kita ada Ryzen 3400G yang mana perform rendah daripada abang dia 3600, 3600X dan juga 3600XT. Sama juga macam 5600G, dia memberikan prestasi yang berbeza, yang lebih rendah berbanding 5600X dan juga 5600 biasa. Sebab apa? Sebab kedua-dua prosesor ataupun Ryzen G dengan yang tak ada G ni adalah didatangkan dengan spesifikasi, dengan ciri, dengan spek yang berbeza. Dia tak sama macam Intel tadi. Jadi kalau anda menggunakan prosesor yang dah ada PC yang dah ada grafik card, anda sepatutnya tak digalakkanlah menggunakan prosesor Ryzen G ni, sebab anda membayar satu kos yang lebih untuk mendapatkan performance yang kurang. Sebab Ryzen G ni dia sesuai untuk buat satu PC yang memang tak nak pakai graphic card lah. Okey.
So itu adalah untuk kesilapan yang kedua. Kesilapan yang ketiga adalah memilih kerana brand semata-mata. Okey. So biasalah dekat Malaysia, dekat manalah dekat dunia ni, dalam arena PC ni ada dua prosesor yang penting, iaitu Intel dan juga AMD. Okey, ada dua ni je yang memang sering kali ada, masing-masing ada fanboy masing-masing ada peminat dan sebagainya. Okey, so akan ada masa bila mana satu-satu prosesor itu lebih mahal daripada prosesor yang lain. Sebagai contoh, dulu sebelum keluarnya zaman Ryzen, Intel memang sangat-sangat mahal. Dengan spek yang tak seberapa tapi harga tinggi. Tapi bila keluar pula Ryzen pada waktu itu dengan Ryzen first generation, Ryzen boleh mengeluarkan satu prosesor yang murah dengan spesifikasi yang lebih hebat yang boleh menandingi prosesor-prosesor Intel yang lebih mahal pada waktu itu, menjadikan prosesor AMD lebih berbaloi untuk dimiliki pada waktu itu. Okey. Tetapi berlaku semasa COVID yang hari itu, COVID yang lepas, di mana prosesor Ryzen mengalami sedikit shortage, kekurangan stok, menjadikan harga dia amat-amat mahal. Dan pada masa yang sama, Intel pula mengeluarkan prosesor-prosesor yang murah dengan spesifikasi, dengan performance yang setanding dengan AMD pada harga yang sekali ganda lebih murah. Jadi kat sini kalau bagi yang nak buat PC, pada waktu itu memilih Intel adalah lebih baik. Ini pada waktu itulah, maksudnya kat sini tak semestinya kita kena pilih ikut brand. Pilihlah satu-satu prosesor tu ikut keperluan, ikut ke berbaloi yang kita rasa, kan? Dan ataupun ikut kita punya bajet lah, kan? Yang mana kita rasa berbaloi. Okay, so tu adalah kesilapan yang ketiga. Kesilapan yang keempat adalah membuat naik taraf ataupun korang upgrade prosesor. Ini terutamanya AMD lagi. Okay. AMD bila mana korang beli satu prosesor dari generasi yang baru tetapi lupa untuk flash BIOS prosesor yang lama, semasa korang guna prosesor yang lama. Okey, so sebagai contoh, bila korang beli satu prosesor, dia akan dekat kotak dia tu akan ada tulislah sama ada Ryzen 2000 series ready, 3000 series ready, 5000 series ready, macam tu. Okey, so kebanyakannya bila korang nak upgrade satu-satu prosesor, terutama bila korang beli motherboard tu sebelum generasi prosesor tu dikeluarkan, berkemungkinan dia adalah motherboard dengan BIOS yang lama. Jadi kalau korang nak pakai prosesor tu, prosesor generasi yang baru, korang kena upgrade dulu BIOS kepada yang mana boleh support lah prosesor tu. Okay, so dia akan jadi lagi teruk bila yang mana dah jual prosesor sedia ada, kan? Bila dia nak guna duit, kan, biasalah nak upgrade, jual dulu prosesor sedia ada dan gunakan duit tu untuk beli prosesor yang baru. Bermaksud kat sini dia tak sempat lagi nak upgrade BIOS, okay, dan dia pun menggunakan motherboard yang tak ada fungsi easy flash. Easy flash. Dia tak ada motherboard yang menggunakan fungsi untuk update BIOS tanpa prosesor. Kebanyakannya adalah motherboard high end adalah fungsi macam ni. Kalau motherboard biasa kebanyakannya tak ada. Okay, so jadi kat sini dia tak boleh nak menggunakan prosesor yang baru. Sebab apa? Sebab dia tak upgrade BIOS dan bila masuk prosesor baru dalam motherboard tu, PC tu tak boleh on pun. Jadi dah satu hal nak kena bawa pergi kedai ataupun nak siapa kalau yang masih ada prosesor lama tu tak ada masalah lah. Yang dah jual ni memang akan jadi leceh sikit lah kat situ. Jadi tu adalah kesilapan yang keempat. Baik, so kesilapan yang kelima adalah kesilapan untuk orang Intel. Okay. So kesilapan yang kelima ni adalah warga Intel yang memilih prosesor hanya kerana huruf I. Maksudnya kat sini ni dulu banyak jadi, sekarang dah makin berkurang lah. Okey, okey lah, tak apalah, untuk video ni saya masukkan sekali lagi supaya mungkin ada yang tak tahu. Okey. Bila dia nak beli satu PC, sama ada PC ataupun laptop ke, kan, dia pilih i5, dia nak pilih i7 dan dia seronok bila orang kata okey, beli ni, spek ni adalah i7 dan dia okey, ni i7 mesti lagi power. Sebenarnya tak semesti macam tu. Ya, walaupun i7 ni adalah prosesor yang high end, prosesor yang tinggi lah, kan, berbanding i3 dan juga i5, tetapi dia perlu di-comparekan, dia perlu dibandingkan i7 tu dengan generasi yang sama dengan dia. Sebagai contoh, kalau kita pakai i7, kita nak i7 dan kita comparekan spek PC A dengan PC B, yang mana kedua-dua PC adalah menggunakan Intel dari generasi yang sama. Kedua-duanya pakai Intel 4th generation ke 6th generation ke, kan, macam tu. Okey. So itu adalah perbandingan yang okey lah. Maksudnya kalau ada i7 6th generation dengan i5 6th generation, of course lah i7 6th generation tu memang lagi power. Okay, tapi bila masalahnya bila i7 yang dia nak beli ni, yang dia rasa dia berminat nak beli ni,
adalah i7 yang lama. Kalau pada siapa yang tak tahu, sekarang ni prosesor Intel tidaklah selembik dulu, tidaklah selopek dulu kan. So bermula pada 10 generation yang lepas, untuk Intel 10 generation, Intel dah mengeluarkan prosesor yang agak bagus, agak berbaloi dengan duit, berbaloi dengan harga yang kita bayar. Yang mana prosesor i3 sekalipun, i3 10 generation mampu menandingi ataupun memang dah melebihi prosesor i7 7 generation. Maksudnya kat sini, kalau ada satu PC yang harga dia lebih mahal, maksud i7 dari generasi yang lama, yang 7 generation lebih mahal ataupun sama harga dengan PC i3 dari 10 generation, lebih baik kita ambil i3 dari 10 generation walaupun dia i3. Bukan sebab dia i3, tapi sebab i3 itu adalah i3 yang terkini, yang 10 generation, yang dah didatangkan dengan spesifikasi yang begitu hebat. Salah sasul pula kan. Spesifikasi yang memang hebat, yang dah menandingi dah pun prosesor yang lama ni. Dan lagi teruk, kalau kita nak buat satu PC yang baru dan kita ada pilihan sama ada nak beli prosesor i3 yang baru, sebab i3 yang 10 generation ni pun buat masa sekarang, kalau dalam video yang saya buat ni, harga dia memang sekitar 300 lebih je. Maknanya di bawah daripada 400. So kalau korang beli satu prosesor i7 7 generation, berkemungkinan korang akan dapat dengan harga yang lebih kurang sama. Jadi memang teramat-amat rugilah dekat sini. Sebab i3 ni dah lah baru, ada warranty dan murah lah kan. Dan juga menggunakan spesifikasi yang terkini berbanding dengan i7 yang dah lama, yang dah ketinggalan zaman, dah harga pun dah tak ada warranty, dan harga pun memang agak tinggi lah. Okey. So sekian sahaja video daripada saya. Itu sahaja perkongsian saya pada kali ini, untuk video pada kali ini mengenai 5 kesilapan dalam memilih prosesor. Alright. So jangan lupa, kalau anda rasakan video ini bermanfaat, janganlah lupa untuk like, share dan juga subscribe. Jadi berjumpa lagi kita di video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.